Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi tuan-tuan. Hari ini hari Rabu. Okay, alhamdulillah saya dapat buat video lagi untuk pagi ni. Okay, untuk hari ni saya upgrade sistem pembumian. Okay, ni update. Kena dekat lagi ni, tak ada mic. Kalau suara saya kurang jelas, saya mohon maaf sebab saya tak pakai mic. Mic saya mana letak saya pun dah lupa dah mic tu. Tak apalah tuan-tuan, yang mana dengar, yang mana tak dengar, saya mohon maaf. Okey, saya nak tunjuk yang asal dia sini. Okey, ni asal. Yang asal dia pakai kabel. Okey, ni kabel asal dia ni. Kabel 2.5 4mm. Okey, 4mm. Tapi bukan yang ni saya nak tunjuk. Saya nak tunjuk yang ni. Ni. Bagi fokus kemah dia. Ini kerja malas orang panggil. Saya direct, orang panggil kerja malas. Kerja tak ada kualiti, kerja membahayakan apa ni? Membahayakan orang lain lah, senang. Ni soket plug. Ini kabel soket plug untuk water pump. Mana water pump dia tu? Ujung water pump. Kerja macam ni tuan-tuan, dia tanam sekali dengan kabel bumi. Bila ada short, ni kabel live, ni kabel api. Ni kabel neutral, semua sini komplit. Dia ada cukup lengkap ni. Yang ni tanah. Bila seandainya contoh ada short, masalah lah. Masalah tu bukan setakat masalah kecil, dia masalah besar. Lepas tu dia tanam dalam ni. Tengok cara dia buat. Nak pakai pipe dua kaki tu malas. Hack yang ni boleh hack, kecil kena hack juga. Apa masalah kalau kita pakai? Kualiti tak ada, kerja bahaya, kerja orang panggil apa ni? Kerja malas lah, senang. Jenis kerja malas. Itu je lah. Saya ingatkan yang ni kabel bumi. Asal dia saya ingat yang ni kabel bumi ni. Yang ni laluan kabel bumi. Kalau setakat yang kabel bumi tak ada masalah, saya boleh terima lah. Walaupun dia tak pakai pipe ataupun conduit. Tapi yang ni kabel komplit ni. Ini untuk soket plug. Saya dah tengok mana soket plug dia sini. Okey, ni laluan dia pipe. Ni. Kerja tak ada kualiti. Kerja bahayakan orang lain. Kerja membahayakan peralatan pengguna. Kalau seandainya leakage, bocor, touching, kabel luka, habis. Masa hujan habis dah. Sebab saya nak upgrade pembumian rumah ni asalnya kilat yang kuat sekali dengan rumah saya terbakar. Rumah ni dah dua kali terbakar lampu. Jadi hari ni baru saya boleh masuk untuk buat ading. Sebelum ni dia hujan, hari ni dah panas. Kejap lagi dia hujan lah, kejap lagi. Jadi ada kesempatan ni saya buat. Cuma tuan-tuan yang di luar, jagalah kualiti. Kalau jenis pendawaian orang baru, wireman, electrician baru macam saya ni, jagalah kualiti, buat cara betul. Bukan macam ni. Ni. Saya glove tak pakai. Aduh, kabel tunjuk bagi jelas dia. Ada ke? Bukan apa ni? Kalau zaman 80-an pun tak boleh buat macam ni tuan-tuan. Mana boleh buat? Ni zaman dah nak habis. 2022 dia dah nak habis. Tengok kerja orang panggil tak ada kualiti. Kalau saya cakap macam ni, orang kata saya apa ni? Orang cakap saya apa dia? Nak burukkan kerja orang lain. Bukan saya nak burukkan kerja orang lain, tapi memang kerja dia dah buruk. Tengoklah sendiri, nilai dah sendiri. Jadi yang tu dah habis lah. Saya nak upgrade bumi. Sama je sistem pembumian saya akan buat di bawah 10 ohm. Sebab yang ni saya tak pasti lagi berapa resisten dia. Ramai yang cakap penting tak pembumian. Kalau anda rasa tak penting, kalau rumah anda bila kilat tak rosak pendawaian, ada kebocoran, dia cepat search daripada dalam bawa keluar, ada masalah. Tak payah upgrade, tak payah nak membazir duit, senang. Tapi kalau bila masalah, bila kilat tu trip, bila kilat terbakar peralatan, rosak peralatan,
Cubalah upgrade bumi, barulah masukkan SPD. Ada orang cakap pasang SPD. SPD memang betul. Sebab SPD ni dia untuk menjaga peralatan daripada kerosakan oleh voltage kilat. Betul. Tapi kalau anda tak upgrade sistem pemumian, sama juga. Rosaklah SPD tu. Sebab SPD ni dia nak apa ni? Disekat laluan ataupun voltage kilat dari terus masuk kepada peralatan. Senang saya nak huraikan. Saya nak hurai bahasa buku panjang-panjang ni tak boleh. Jadi mudah. Sebab SPD tugas dia ataupun function dia untuk menjaga peralatan ataupun untuk mengelakkan over voltage daripada kilat. Bukan over voltage daripada TMB. Over voltage daripada kilat masuk pada pendawaian dan merosakkan pada peralatan. Itu tugas SPD. Dia panggil Surge Protection Device. Surge tu kilat lah. Betul tak? Surge tu kilat lah. Cahaya saya pun tak faham lah bahasa Inggeris ni tuan-tuan. Okay, ni yang ni 12 batang. Lepas tu saya pakai apa lagi? Okay, ni saya pakai semua yang kualiti. Ni NMC. Jadi untuk oding sama je, saya akan buat sini. Yang ni saya kena hack balik. Saya kena masukkan balik. Tengok laluan dia tu macam mana. Itulah. Beres. Okey, yang ni saya nak test dulu. Saya nak test yang asal. Yang asal dia ni dia pakai kabel 4mm. Sini pun dah salah. Sebab minima kabel mengikut ST 10mm. Minima. Lepas tu dia punya claim tengok longgar. Longgar. Bila longgar dia tak ada function lah. Dia kurang function dia tu. Jangan longgar. Benda ni tak boleh longgar. Okey. Dia pahit ni. Jadi saya akan test. Yang ni yang kuning, pancang kuning. Yang ni yang merah. Jadi kita akan test berapa ohm yang dapat. Okey, saya akan test untuk apa ni, root yang lama. Sini dia. Okey, pertama saya akan cek voltage dalam bumi. Voltage dalam bumi kosong. Set pada 2049 ohm, 0.49, 50 ohm. Set pada 200 dah dapat 50 ohm. Bila set pada 20 infinity, 0 ohm. Nah, kosong. Sebab itulah masa kilat peralatan rosak. Masa tak kilat okey je. Itu sebab dia. Kalau anda nak tahu, tuan-tuan di luar pengguna nak tahu kenapa bila kilat rosak, boleh tengok dalam Google, cari dalam Google. Sebab apa? Memang betul. Edding system dia bukan untuk kilat. Untuk kilat lightning arrestor yang orang letak pada atas bumbung. Itu baru untuk kilat. Tapi kenapa bila kilat edding system ni penting? Dan kenapa bila kilat peralatan rosak? Kena tahu. Itu je lah. Ramai sekarang ni electrician yang apa ni, ramailah yang cakap bukan sebab kilat, over voltage lah, apa benda. Yang tu saya tak nak petikai. Yang itu hak dia, ilmu dia. Cuma kena kaji. Anda kena kaji benda tu. Kenapa bila kilat dia rosak? Sebab kilat ni dia ada kaitan dengan edding system dan dia ada kaitan dengan neutral TMB. Tunjuk dia. Tu tiang spoon. Situlah dia ada kaitan. Jadi anda kena faham lah. Kalau yang bagi tahu tak ada kaitan, terpulang. Itu ilmu dia. Saya tak nak canggah. Saya tak nak bagi tahu yang dia tu salah ke. Cuma saya bagi tahu dia ni kurang lagi lah ilmu dia. Dia kurang ilmu, dia kurang kaji. Sebab tu dia cakap edding ni cukup untuk satu batang. Saya tak. Saya bukan jenis satu batang ataupun 3 batang, tak. Saya akan ikut yang pertama, peraturan. Peraturan ST menetapkan bawah 10 ohm. Ada tak dalam buku? Ada. Dalam buku pendawaian pun ada.
panduan pendawaian pun ada, dalam buku akta pada peraturan pun ada. Dia bukan pada akta tapi dia letak pada peraturan. Tak silap saya peraturan 30 lebih. Macam tu lah, saya pun dah tak ingat. Jadi anda tengok, penting tak penting dia kena tengok. Situ je lah. Okay, beres. Okay, ni root yang kedua dan ni root yang pertama. Saya cuba tolak dengan tangan, boleh. Jadi kita pakai tangan lah tuan-tuan. Dia senang je. Kalau dia boleh masuk untuk dua batang ni dah boleh masuk dengan tangan, pakai tangan lah, tak perlu nak pakai mesin tu. Letih. Hari ni saya cuba dulu macam mana. Okey, kena pakai mesin dah. Okey tuan-tuan, saya dah buat dua chamber. Chamber yang pertama ujung, lepas tu chamber yang kedua. Sepatutnya untuk chamber yang apa ni, chamber yang pertama saya dah dapat bawah reading 10 ohm. Saya dah dapat 8 ohm. Jadi yang ni saya tambah lagi. Saya nak turunkan lagi. Maksudnya saya nak bawah paras 5 ohm lah, senang. Sebab rumah ni dah 2 kali peralatan rosak disebabkan kilat. Jadi saya cubakan dapat yang ni bawah 5 ohm. Jadi yang ni chamber kedua, saya dah masuk 3 batang root. Dan tu root yang last. Okey. Okey, saya dah settle tanam 12 batang root. Ini. Okey, main chamber 7 batang root, hujung berapa ni? 4. Betul? 7. Oh, sebelah. 5. Okey, 5 batang root. Sini 7, sana 5 root. Jadi 12 batang, 2 chamber. Jadi test. Okey, pertama kita tengok voltage dalam bumi. Voltage dalam bumi selamat. Set pada 2000. Terdapat 0.03 ohm. 200 kita dapat 4.2 ohm. 20. Alhamdulillah, saya dapat 4.27 ohm dengan 12 batang root. Okey, sini. Lupa bagi tahu. Okey, ni chamber asal, yang ni tempat asal. Jadi owner tak nak saya tukar kabel ni. Jadi saya akan pakai kabel asal 4mm. Ni dia. Jadi saya akan pakai kabel asal 4mm. Yang pertama owner tak nak nampak paip.
Nampak pipe daripada luar. Sepatutnya saya kena pakai pipe. Jadi bila owner tak nak, terpulanglah. Sebab saya dah bagi tahu, cuma daripada main chamber sehingga ke sub chamber saya pakai 10 mm. Sini dia, 10 mm kabel. Yang daripada main saya pakai yang asal balik. Walaupun dia tak follow spec, tapi itu permintaan owner, saya kena akulah. Sebab owner yang minta. Kalau ikut peraturan 10 mm minimal. Okey, saya bagi tahu sekali lagi, kalau ikut peraturan ataupun buku panduan pendawaian bagi rumah kediaman, 10 mm minimal untuk sistem pembumian. Jadi yang ni owner tak nak tukar, dan owner tak nak nampak pipe daripada dinding. Dia minta saya pakai yang asal. Apa lagi? Maksudnya tak nak merosakkan struktur rumah lah. Jadi saya kena pakai ikut cara owner. Yang saya pakai yang ni. Cuma pada satu masa kalau owner nak tukar kabel, untuk root tak perlu nak tukar dah. Sebab saya dah buat 4 ohm settle. Yang ni saya akan tembus balik pakai chamber. Lepas tu settle lah kerja saya. Yang ni dah kena pipe dah ni. Saya pun tak tahu pipe apa ni, pipe aircon ke, tapi yang ni pipe air. Okay, alhamdulillah saya dah settle buat laluan daripada main chamber ke sub chamber. Okay, ni sub chamber. Air tak turun-turun dalam tu. Lepas tu kita akan tembus lah. Okay. Okey tuan-tuan, alhamdulillah saya pun dah settle untuk upgrade sistem wedding, sistem pembumian untuk rumah. Jadi alhamdulillah saya dapat 4 ohm. Saya pun dah dekat rumah saya ni, sebab rumah saya dengan rumah dia tak jauh pun. Jadi sekarang ni tuan-tuan, sekarang musim hujan, lepas tu kilat. Saya tengok dalam Facebook, dalam TikTok, dalam YouTube, ramai orang cakap sistem wedding ni untuk rumah hanya untuk untuk rumah biasa-biasa je. Kalau bangunan-bangunan tu betul kena buat bawah 10 ohm ke atau 1 ohm ke. Tak. Jawapan saya tak. Kenapa saya cakap tak? Sebab Suruhanjaya Tenaga dah tetapkan dah. Sistem pembumian mesti di bawah 10 ohm. Kalau dalam buku peraturan mesti dibumikan dengan cara yang selamat. Itu dalam peraturan. Dalam buku panduan di bawah 10 ohm. Jadi nasihat saya kepada netizen di luar lah, orang umum yang tak ada basic elektrik ataupun yang memang tak pandai elektrik. Jadi nasihat saya, anda tak perlu pun nak percayakan saya, dan tak perlu pun nak percayakan mana-mana electrician pun dalam Malaysia ni. Sebab apa? Sebab kami hanya buat kerja dan cari rezeki. Ada yang cari rezeki macam saya cari rezeki melalui elektrik. Ada orang lain ada part time. Tak kisahlah, tak perlu anda percaya pun sebenar. Tapi macam mana anda nak buktikan electrician tu betul ataupun salah? Yang pertama, anda google lah buku ni. Ini garis panduan pendawaian elektrik pemasangan domestik. Bila domestik ni nama dia rumah. Okey, ini domestik. Dan yang kedua, akta. Yang ni 2022 ni. Ini yang terbaru. Jadi yang mana untuk pembumian, peraturan 33 dan 34. Kena ingat tuan-tuan, 33 dan 34 mana peraturan dia. Saya bagi tahu awal-awal. 33 dan 34. Okey, ni 33 dan 34. Bila masuk pada 35, dia kaedah. Kena tahu peraturan dia ni 33, 34. Yang ni subsection 1. Kena tahu tuan-tuan. Okey, untuk pembumian 33 dan 34. Jadi tuan-tuan bacalah pembumian bahagian logam.
Muka surat 134. Pembumian bahagian logam, pemasangan di atas kapal korek ni tak payahlah nak baca benda ni pada kapal. Jadi ni kaedah pembumian. Dalam mana-mana pemasangan sistem pembumian konduktor yang lengkap, bla 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 bla, pipe root hendaklah diadakan, sistem pembumian itu hendaklah disambungkan ke bumi dan disenggarakan dengan berkesan. Dia tak tulis dalam ni 10 ohm, sebab yang ni buku peraturan dan akta. Mana huraian dia dalam ni? Dalam ni saya kena tunjuk sekali lagi, sebab saya takut ada orang cakap saya ni nak cari untung. Okey, pembumian ni aksesori elektrik, pemeriksaan susah. Okey ni. Okey, kat sini dia dah tunjuk dah macam mana. Yang saya buat, saya cuma ambil satu bacaan. Tapi kalau mengikut buku panduan, dia mesti 3 kali bacaan. Mana minima dia 10 ohm. Yang ni pun 10 ohm. Okey, ni dia dah ajar dah cara tanam root. Berapa ohm nanti saya tunjuk. Jelas video dia? Okay, saya pun tak boleh nak cari lah. Okey, lampiran. Jadi saya tunjuk macam ni lah tuan-tuan. Anda buka lah, ada lah dia tulis mana-mana untuk pendawaian rintangan elektrod bumi 10 ohm. Saya tunjuk 10 ohm kat sini. Yang ni huraian. Dia ada penerangan dia lagi. Sistem pembumian. Mana sistem pembumian? Tak apalah, saya cari sekejap. Pemilihan kabel. Benda ni kalau nak, dia memang susah. Pembumian, pepasangan elektrik. Okey. Kita nak baca Saiz minima kabel 10 mm. Copper root lah, senang. Saya baca ringkas copper root. Kalau letak video saya ni akan jadi panjang. Okey, copper root. Mana lagi? Tak tunjuk dah. Okey ni. Rintangan elektrod bumi, nilai rintangan elektrod bagi pepasangan yang dilindungi oleh PAP. Pemutus arus baki, RCCB. Sama atau kurang daripada 10 ohm. Nilai rintangan elektrod bumi bagi sistem perlindungan kilat 10 ohm. Yang ni untuk lightning arrestor. Jadi itulah. Tuan-tuan tak payah nak percaya mana-mana electrician. Jadi buka buku, cek balik, tengok. Kalau tak, netizen dia akan jadi pening. Yang ni cakap macam ni, yang ni cakap nak cari untung, yang ni cakap membuang masa, yang macam-macam lah. Jadi cara saya inilah tuan-tuan. Panduan yang saya buat wiring, inilah dia. Adakah saya follow 100%? Tak juga. Saya tengok pada cost budget customer. Saya juga tengok pada customer. Itu je lah. Jadi dari saya, Zahra Engineering, semoga bermanfaat. Apa yang saya tunjukkan pada tuan-tuan, yang mana berani buat, buatlah. Sebab sekarang ni kita nak belajar tak susah pun. Buka YouTube, ada je orang ajar. Yang mana saya tunjuk macam mana pemasangan. Cuma untuk bumi saya tak tunjuk panjang lah. Saya akan tunjuk setiap batang root saya akan masukkan tu sebagai bukti saya masuk berapa batang root. Jadi untuk tuan-tuan di luar, untuk netizen di luar yang tak ada ilmu, yang tak ada basic, yang memang tak tahu apa-apa pasal elektrik, baca buku ni. Senang, orang tak tipu. Tapi bila anda nak buat pendawaian mengikut garis panduan ni, anda kena ingat kos dia akan tinggi. Kalau setakat nak buat reban ayam, boleh, tak ada masalah. Rainbow punya pun tak ada masalah. Jadi itulah perkongsian saya tuan-tuan. Setiap pembumian saya, alhamdulillah,
bawah 10 ohm, saya akan pegang benda tu. Jadi berapa batang root saya tak pasti. Cuma dalam perniagaan saya tetapkan 10 batang. Kalau saya tetapkan 20 batang, memang keparitlah saya. Untung tak ke mana, penat dia dapat. Jadi saya harap tuan-tuan di luar faham. Saya bukan nak burukkan siapa-siapa. Kita sekarang ni ada panduan. Dalam kehidupan kita ada panduan. Kalau bagi yang beragama Islam, Al-Quran dan hadis. Bagi agama lain, dia ada panduan kitab masing-masing. Tapi nak cerita kat sini, kita ada panduan. Kita ikut panduan tu masing-masing. Untuk elektrik, dia bukan boleh main mudah, ambil mudah. Yang ni okey, yang ni tak ada masalah. Pengalaman saya buat dah bertahun-tahun tak ada masalah. Tak. Dia mesti kena kaji. Betul ke apa yang kita buat tu tak ada masalah? Sebab apa yang saya jumpa, Alhamdulillah, ilmu dan pengalaman yang Allah bagi, majoriti bermasalah. Jadi daripada masalah, daripada yang saya buat inspection ataupun troubleshoot, daripada situlah saya belajar dan saya ubah satu persatu apabila saya buat pendawaian di rumah customer. Jadi saya harap tuan-tuan di luar boleh faham. Saya bukan nak kecam siapa-siapa ataupun nak memburukkan siapa-siapa. Tujuan saya nak perbetulkan. Orang yang dah berpengalaman belas-belas tahun pun, kalau dia kata buang masa, mana dia tu salah. Sebab saya ikut benda ni. Senang je. Itu je. Jawapan saya ini je. Kalau orang tu datang buang masa, dia cakap buang masa, mana orang ni tak baca buku dan tak belajar. Sekadar ada kompeten, tapi kosong lah. Kosong. Benda yang betul kena cerita pada customer. Benda ni betul. Apa yang dia buat ni, benda ni betul. Baru kita cerita pengalaman. Tapi kalau pengalaman kita tu merosakkan merosakkan ataupun memberi risiko yang buruk pada pengguna, baik jangan pakai pengalaman tu. Guna buku, ikut aturan yang betul. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih tuan-tuan yang selalu follow saya, yang baru singgah di channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Yang baik tuan-tuan ambil, yang buruk tinggalkanlah. Jadi itulah kelemahan saya. Yang baik bukan datang daripada saya juga, dan yang buruk insya-Allah saya perbetulkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi